Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok. Yang mana pada petang ini kita akan sambung kembali bahasan ataupun muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab yang sangat terkenal khususnya di kalangan para pelajar pondok di Malaysia. Di mana kitab ini membincangkan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut jalanan Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi petang ini kita akan sambung kembali pada bahasan sifat yang terakhir, iaitulah sifat ma'nawiyah, Qawnuhu mutakalliman. Qawnuhu mutakalliman pada muka surat 30. InsyaAllah sama-samalah kita belajar. Mudah-mudahan kita kenal Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Huraian sifat yang ke-20. Kalau kita mengaji ilmu nahwu, huraian ni dipanggil mubtada', yang dipasang dengan makna bermula. Manakala kaunuhu ni dipanggil khabar. Mubtada' ni maknanya kalimah yang jatuh di permulaan ayat. Khabar pula dia duduk selepas daripada mubtada'. Dia nak menceritakan mubtada' tu kenapa. Qala musannaf, bermula huraian sifat yang ke-20 daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari hingga mengetahui serta mengaku ataupun i'tiqad di dalam hatinya, ialah kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Jadi ini adalah sifat yang terakhir daripada 20 sifat. Qala musannif, kaunuhu mutakalliman artinya, kaunuhu mutakalliman tu bahasa Arab. Erti kaunuhu mutakalliman, erti ni maknanya translate, terjemahan. Keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata, yakni yang berperkata. Kaunuhu mutakalliman artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata, yakni yang berperkata. Jadi pada Mekah terjemahkan dengan berperkata, supaya dapat membezakan di antara sifat dan juga ta'luk. Jadi berkata tu ta'luk, kita terjemah dengan sifat iaitu berperkata. Ini ada terjemahan daripada pada Mekah, ulama tauhid yang satu ketika dulu sangat terkenal lah, sampai sekarang ni lah. Walaupun almarhum dah tak ada, tapi namanya masih disebut-sebut hingga sekarang. Kerana kealiman al-allamah, sangat alim dalam bidang tauhid khususnya. Baik. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak, yakni dengan maksud kalau kita tak buat, dijanji dengan seksa, dengan dosa. Dan sekiranya kita buat,
dijanji dengan pahala, itu dipanggil wajib pada syarak. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Maknanya dia tak lepas daripada 5 hukum, sama ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Maknanya perbuatan dia tak lepas daripada 5 hukum tadi. Itu dipanggil orang mukallaf, orang yang diberati hukum syarak ke atasnya, sama ada lelaki ataupun perempuan mukallaf. Wajib apa? Mengetahui. Mengetahui ini atas jalan belajar sehingga mengetahui. Sebab nak datang tahu kena belajar, barulah kita tahu. Jadi wajib ada syarak atas tiap-tiap mukallaf tu mengetahui, yakni belajar hingga mengetahui. Sekadar mengetahui saja tidak, tak memadai. Bukan sekadar tahu, serta mengaku, kena mengaku pula. Lepas tahu kena mengaku pula. Apa itu mengaku? Iaitu i'tiqad. I'tiqad, tambat, ikat. Itu maksudnya. Di dalam hatinya, di dalam hati tiap-tiap mukallaf tu lah. Kena ikat, kena tambat, kena pegang kukuh. Kena mengaku dalam hatinya. Mengaku apa? Takluk. Dengan ni kalau bahasa Arab dipanggil huruf jar. Ba, huruf jar. Tiap-tiap huruf jar berkehendak kepada muta'allaq, tempat sangkut. Jadi kita sangkut pada fi'il. Baik. Mengaku dengan, mengaku tu dengan tentu sungguh. Dengan tentu sungguh, sabit, tetap di zat Allah Ta'ala, keadaan yang berkata-kata. Ini keadaan Allah yang berkata-kata, yakni yang berperkata, yang bersifat perkata. Keadaan Allah tu yang berkata-kata, ini yang bersifat perkata. Maknanya Allah Ta'ala tu berperkata lah, ada sifat perkata. Bila kata Allah tu keadaan dia yang berperkata, dan tentu tidak keadaan Allah itu yang bisu. Lazim daripada kata Allah tu keadaan dia yang berkata-kata ataupun yang berperkata. Lazim dia tentu tidak keadaan yang bisu. Keadaan Allah tu yang bisu. Kerana bisu dan perkata itu adalah dua perkara yang berlawanan. Tidak boleh duduk sekali. Sebab kaedah mengatakan ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan tidak boleh duduk sekali. Jadi bisu mustahil. Perkata itu wajib. Maka perkata dengan bisu tu tak boleh duduk sekali. Jadi lazim daripada kata Allah tu sifat dia keadaan yang berperkata, maka tentu tidak keadaan Allah tu yang bisu. Tu. Dan iaitu iaitu keadaan yang berperkata. Dan iaitu keadaan yang berperkata tu lah, kaunuhu mutakaliman tu. Dan iaitu keadaan yang berperkata tu satu sifat. Jadi yang nak sifatnya adalah keadaan kaunuhu tu. Diri kaunuhu lah, bukan mutakaliman. Sebab mutakaliman tu bukan sifat, itu adalah zat. Zat yang bersifat dengan kalam. Yang nak di sini dan iaitu kaunuhu tu, keadaan. Dan iaitu ini keadaan Allah tu lah. Sifat, satu sifat yang dipanggil sifat maknawiyah. Satu sifat yang antara ada dan tiada. Jadi keadaan Allah tu dikatakan satu sifat di antara ada dan tiada. Dia nak naik ke martabat wujudi pun tidak, ada pun tidak. Nak turun ke martabat tiada pun tak juga. Maknanya dia duduk pertengahan di antara ada dan tiada. Keadaan tu sifat lah tu, yang sedia di zat Allah Ta'ala. Maknanya keadaan tu dia ada sedia dah di zat Allah Ta'ala. Maknanya dia qadim lah, sama tua dengan zat. Maknanya sejak azali lagi keadaan tu ada siap dah.
di zat Allah Ta'ala, keadaan Allah tu. Yang melazimi ia sifat tu, keadaan tu lah yang melazimi, yang bersangkut, yang berpaut dan melekat ia sifat itu, sifat kaunuhu tu lah, ataupun keadaan itu yang dipanggil sifat ma'nawiyah itu, yang melekat ia sifat itu akan sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Maknanya diri kaunuhu tu, diri keadaan itu, keadaan Allah tadi tu adalah satu sifat yang melekatkan ia akan sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Maknanya kaunuhu tu, yang dikatakan kaunuhu ataupun keadaan tu adalah sebagai pelekat yang nak melekatkan sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Maknanya kalau tak ada pelekat tu, maka sifat kalam tu tidak boleh ada pada zat Allah Ta'ala. Seolah-olah macam kalau balik baharu ni kita nak lekatkan sekeping kertas pada dinding. Jadi nak lekatkan tu kena ada gam. Jadi kat tengah tu kena ada gam, barulah kita boleh lekatkan kertas pada dinding. Jadi balik Tuhan pula, sifat maknawiyah tu yang kita kaunuhu tu ataupun keadaan itu tu sebagai pelekat yang nak melekatkan sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Maknanya kalau tak ada sifat tu, maknanya sifat kalam tidak boleh ada pada zat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan dalil atas demikian itu yang mengatakan keadaan Allah yang berperkata, dan tentu tidak keadaan Allah yang bisu, yang mana keadaan itu adalah satu sifat di antara ada dan tiada yang sedia di zat Allah Ta'ala, yang melazimi dan melekat ia akan sifat kalam pada zat Allah Ta'ala tu. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Maknanya dalil dia samalah macam kaunuhu qadiran yang lepas, samalah. Dalil yang sama. Kaunuhu sami'an, basiran, mutakaliman, semua sama dalil. Sama macam dalil kaunuhu qadiran yang lepas. Kena tengok balik lah dalil dia macam mana. Wallahu a'lam, ay alimun, bermula Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Ay alimun, yakni yang mengetahui. Kena takdir dengan alimun, isim fa'al, yang mengetahui. Baik. Maknanya telah selesailah bahasan sifat yang ke-20 daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari serta i'tiqad di dalam hati. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, tanbihun. Tanbihun ni jadi khabar. Kalau orang ngaji ilmu nahwu dia panggil khabar. Bagi mubtada yang mahzuf, mubtada dia tak ada, kena takdir. Ai hadza, bermula ini. Tanbihun ialah suatu, tanbihun khabar, ialah suatu perkara yang menjagakan kita daripada lalai, daripada perkara yang telah lalu. Tu tanbihun tu maknanya suatu perkara yang menjagakan kita daripada lalai, daripada perkara yang telah lalu. Baik, itu dimaksudkan dengan tanbihun. Baik, bermula ini ai hadza, bermula ini ialah perkara yang lagi akan datang. Tanbihun ialah suatu perkara yang menjagakan kita daripada lalai, daripada perkara yang telah lalu. Bermula segala sifat yang tersebut itu, bermula segala sifat, bermula pada wujud lah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakallim, semua itulah. Tu bermula segala sifat yang tersebut itu, yang 20 sifat tu lah, terbahagi ia segala sifat tu yang tersebut tu.
kepada 4 bahagi. Jadi yang bahagi ni, kepada 4 bahagi ni bukan Allah Ta'ala lah, tapi ulama'. Ulama' yang membahagikan 20 sifat tadi kepada 4 bahagian, bukan Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni kena pakai ulama'. Sebab di akhir-akhir zaman ni ramai yang tak mau ulama'. Dia kata ulama' pun buat dosa, ulama' pun bukan maksum. Ya, betul. Betul semua tu, tapi kita kena pegang ulama', kita kena ikut ulama', sebab ulama' lah yang akan menghuraikan perkara-perkara yang terdapat dalam Al-Quran, perkara-perkara yang terdapat dalam hadis. Kalau kita tak pakai ulama', macam mana kita nak faham? Kalau kita nak pakai Quran terus, hadis terus, mana kita nak boleh faham? Dia kena ada guru yang menghuraikan. Itulah dipanggil ulama'. Tapi akhir zaman ni semua tak mau pakai ulama'. Terus nak pakai Al-Quran terus, nak pakai hadis terus. Sedangkan kita ni jauh daripada Nabi. Macam mana kita nak faham kalau tak ada ulama' yang menghuraikan? Baik. Jadi 20 sifat tu terbahagi kepada 4 bahagi, 4 bahagian lah. Baik. Yang pertama, yakni bahagian yang pertama. Yang pertama ni dipanggil sifat. Sifat bagi mausuf yang dimahzuf. Kena takdir. Bermula bahagian yang pertama. Tu. Bermula bahagian yang pertama daripada 4 bahagian tu, daripada 20 sifat tu. Ya, sifat nafsiyah ialah sifat nafsiyah. Nama dia sifat nafsiyah. Iaitu sifat nafsiyah tu wujud. Wujud. Waw, jim, waw, dal. Wujud. Jadi wujud itulah dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Dalam 20 sifat tu dibahagi kepada 4. Yang pertama, yakni bahagian yang pertama, sifat nafsiyah namanya, iaitu wujud. Wujud itulah sifat nafsiyah. Dan sebab dinamakan sifat nafsiyah, erti sifat nafsiyah tu sifat yang bangsa zat. Yang kata sifat nafsiyah wujud tu lah, ertinya sifat yang bangsa zat, yakni yang bangsa diri zat. Sifat nafsiyah sifat yang bangsa diri zat. Diri zat itu, sifat yang bangsa diri zat itu. Kerana apabila disebutkan wujud, yakni ada, maka selalulah menuju kepada zat. Contohnya kita sebut ada lembu, contohnya. Bila kita sebut ada lembu, maka hati kita tu menuju kepada ada zat lembu. Ada tu sifat wujud, sifat nafsiyah. Lembu tu zat. Jadi wujud ada lembu, ada tu lah, diri ada tu dipanggil apa? Sifat nafsiyah. Sifat yang bangsa zat. Bila sebut ada lembu, maka hati kita menuju kepada ada zat lembu. Ada tu sifat wujud, sifat nafsiyah. Lembu tu zat. Tu. Misalnya, contohnya, wujud Allah. Wujud Allah. Wujud ada Allah tu lah. Wujud Allah Ta'ala tu, bila kita sebut Allah Ta'ala tu ada, wujud Allah Ta'ala tu, maka selalulah menuju, yakni hati kita tu lah menuju kepada pengertian kepada zat Allah Ta'ala. Bila kita sebut Allah, ada Allah, maka hati kita tu menuju kepada ada zat Allah. Sebab ada tu sifat nafsiyah, sifat wujud. Allah tu zat. Bila sebut ada Allah, kita sebut ada tu sifat lah, maka hati kita menuju kepada ada zat Allah tu. Zat Allah lah, sifat dia adalah nafsiyah, sifat wujud. Tu dia panggil sifat yang bangsa zat, sifat yang bangsa diri zat. Kita sebut sifat, iaitu ada atau wujud, maka hati kita menuju kepada zat Allah, ada zat Allah. Tu dipanggil sifat nafsiyah. Baik.
Qala musannif, yang keduanya daripada 4 bahagian tadi ni. Yang keduanya, ini bahagian yang keduanya daripada 4 bahagi tadi ni, sifat salbiyah. Nama dia sifat salbiyah. Yang pertama tadi sifat nafsiyah, yang kedua ni sifat salbiyah. Erti sifat salbiyah. Sifat salbiyah tu benda apa? Sifat yang bangsa ternapi. Sifat salbiyah tu adalah sifat yang bangsa ternapi. Sifat salbiyah adalah sifat yang bangsa ternapi, barang yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Jadi sifat salbiyah tu adalah sifat yang ternapi, barang yang tak layak bagi zat Allah Ta'ala. Bukan yang bangsa menapi lah. Kerana makna menapi itu menolak. Maka nak menolak itu syarat kena ada benda dulu. Kalau sebut sifat salbiyah itu sifat yang bangsa ternapi, maknanya dia telah ternapi sejak azali lagi. Tu. Jangan pasang makna menapi. Kalau menapi mustahil tu kena ada dulu baru tolak buang. Tak, yang ni ternapi sejak azali lagi. Sebab itulah dipanggil sifat salbiyah, sifat yang bangsa ternapi. Maknanya ternapi tu sejak azali lagi, bukan baru ternapi. Sejak sedia kala lagi ternapi barang yang tak layak bagi Allah tu. Baik. Itu maksudnya. iaitu sifat salbiyah tu. Yang sifat yang masa ternapi barang yang tak layak bagi Allah Ta'ala tu apa dia? Ada 5 sifat. 5 sifat yang kemudian daripada wujud. Yang kata sifat salbiyah, sifat yang bangsa ternapi, barang yang tak layak bagi zat Allah Ta'ala tu, 5 sifat yang kemudian ini yang lepas daripada wujud tu. Wujud tadi ni sifat nafsiyah 1. Manakala lepas daripada sifat nafsiyah tu, iaitulah qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala li hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Jadi 5 tu selepas daripada wujud tu dipanggil sifat salbiyah, sifat yang bangsa ternapi, barang yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Ternapi tu sejak azali lagi. Sebab tu dipanggil ternapi. Bukan menapi. Kalau menapi tu perkara mustahil tu kena ada dulu, barulah menapi buang. Tapi ni tak ternapi sejak azali lagi. Sebab tu dipasang dengan ternapi. Dan iaitu 5 sifat. 5 sifat yang kemudian daripada wujud tu. Apa dia? Qidam, qabadah qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Tu ada 5 lah. Sifat yang ternapi ni, sifat salbiyah ni, yang bangsa ternapi ni ada 5. Qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Ada 5. Dan sebab dinamakan 5 itu, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, dinamakan itu sifat salbiyah. Sebab apa dinamakan dengan sifat salbiyah? Sebab apa? Kerana tiap-tiap satu itu, kerana tiap-tiap satu sifat itu daripada 5 sifat tadilah, maknanya menuju hati kita lah. Menuju hati kita kepada ternapi barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Bila kita sebut 5 sifat tadi tu, qidam sampai wahdaniyah tu lah, hati kita menuju kepada ternapi, menolak, tertolak, ternapi barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Banyaklah barang yang tak layak ni. 5 tadi. Atau ni boleh pilih. Nak kata ternapi barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala pun boleh. Atau dikatakan tiap-tiap satu itu
tiap-tiap satu daripada 5 sifat salbiah tadi tu. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Atau dikatakan tiap-tiap satu sifat itu maknanya tidak, tidak atau bukan suatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Contohnya seperti qidam. Qidam artinya sedia, kan? Qidam tu bahasa Arab artinya sedia, sedia Allah Ta'ala. Maka makna sedia itu, sedia Allah itu macam mana makna dia? Ialah tidak ada permulaan. Yang kata sedia Allah tu maksudnya tidak ada permulaan ataupun bukan baru. Allah Ta'ala tu ada, dia tidak ada permulaan, ataupun Allah tu bukan baru. Bukan baru itulah dipanggil sedia, ataupun tidak ada permulaan itulah dipanggil sedia. Jadi makna sedia itu ialah tidak ada permulaan, ataupun bukan baru. Maka diri tidak ada permulaan, diri tidak ada permulaan itulah dinamakan sifat salbiah. Diri tidak ada permulaan Allah Ta'ala itulah dipanggil sifat salbiah. Diri bukan baru Allah itulah dipanggil sifat salbiah. Dia ternapi Allah, ternapi permulaan Allah tu sejak azali lagi. Ternapi baru Allah tu sejak azali lagi. Maknanya Allah tu bukan baru. Allah tu tidak ada permulaan tu sejak azali lagi. Tu sebab itulah sifat salbiah diterjemahkan dengan ternapi. Ternapi tu barang yang tak layak. Apa dia barang tak layak? Ada mula Allah. Baru Allah tu barang yang tak layak. Ada permulaan Allah tu dipanggil barang yang tak layak. Maka ternapi tu sejak azali lagi. Bukan barang yang tak layak tu ada dulu baru menapi buang. Sebab itulah tak boleh pakai dengan makna menapi. Kena pakai dengan makna ternapi. Tu contoh yang pertama, qidam. Dan baqa. Baqa artinya kekal. Ini wajib. Wajib Allah tu kekal. Maka makna kekal itu, kekal Allah itulah tidak ada akhir. Tidak ada akhir. Allah tu tidak ada akhir. Maksudnya tidak ada hujung. Tidak ada binasa. Tidak ada mati. Itu dipanggil kekal, baqa. Atau dikatakan tidak binasa. Sama jugalah. Atau dikatakan tidak binasa. Allah tu tak binasa. Maka diri tidak ada akhir ataupun diri tidak binasa Allah itulah dikatakan sifat salbiah. Sifat salbiah iaitulah ternapi barang yang tak layak. Apa dia? Ada akhir Allah tu dipanggil barang yang tak layak. Binasa Allah tu dipanggil barang yang tak layak bagi Allah. Jadi dia ternapi. Ternapi sejak azali lagi lah. Sebab tu dipasang dengan mana ternapi. Yang wajibnya Allah tu kekal, yakni tidak ada akhir. Allah tu tidak ada akhir, tidak ada hujung, tidak binasa. Itu yang wajib. Jadi sifat salbiah ni dia ternapi. Nak menolak kata akhir tu, Allah tu ada akhir. Ternapi tu sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Baik, qala musannaf, demikianlah yang tiga kemudian daripadanya. Jadi di sini disebut dua lah. Disebut dua, iaitu qidam dan baqa sahaja. Yang tiga kemudian daripada tu pun sama jugalah. Apa dia? Yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala, bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu. Maksudnya Allah tu tak sama dengan baharu. Jadi diri tak sama Allah dengan baharu itulah dipanggil salbiah. Diri tak sama Allah dengan baharu tu dipanggil salbiah, sifat salbiah. Ternapi sejak azali lagi. Maknanya Allah tu tak sama dengan baharu sejak azali lagi. Bukannya ada baru dulu baru Allah Ta'ala tak sama dengan baharu. Tak, sejak azali lagi. Masa tu baru pun tak ada lagi. Sejak azali lagi. Sebab tu dipasang dengan ternapi. Kerana dia menapikan sama Allah dengan baru tu. Dia ternapi sama Allah. Maknanya dia nak tolak, dia nak tertolak barang yang tak layak bagi Allah. Iaitu apa dia? Barang yang tak layak. Sama Allah dengan baru tu lah. Tak layak. Jadi dia ternapi sejak azali lagi.
Allah tu tak sama dengan baru sejak azali lagi. Tu baik. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitulah tak berdiri Allah Ta'ala dengan yang lain. Jadi tak berdiri Allah Ta'ala dengan yang lain itulah dipanggil salbiah, sifat salbiah. Tak berdiri Allah tu sejak azali lagi, tu dipanggil ternapi barang yang tak layak. Apa dia barang yang tak layak? Berdiri Allah dengan yang lain tu, berdiri Allah dengan yang lain tu dipanggil barang yang tak layak. Jadi dia ternapi, tak berdiri Allah dengan yang lain, yakni sejak azali lagi. Tu. Baik, kemudian yang terakhir daripada sifat salbiah, wahdaniyah. Wahdaniyah maksudnya esa, yakni tak berbilang. Maka diri tak berbilang Allah itulah dipanggil salbiah, ternapi. Ternapi tu sejak azali lagi. Maknanya Allah tu tak berbilang tu sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Tak berbilang pada zat, tak berbilang pada sifat, tak berbilang pada af'al, perbuatan, sejak azali lagi. Sebab tu dipasang dengan ternapi. Baik. Walhasilu, dan ringkasan ataupun kesimpulannya, sifat salbiah itu ialah tiap-tiap sifat yang tak boleh mengerti, yang tak boleh mengerti akan dia, yang tak boleh kita faham akan dia, dengan ternapi dengan tidak atau bukan, dengan jalan tidak ataupun dengan jalan bukan, suatu perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Seperti qidam, maka salbiahnya adalah tak baharu, tak mula. Semuanya dinamakan dengan sifat salbiah. Semuanya, yakni qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Semuanya dinamakan dengan sifat salbiah. Iaitulah sifat yang ternapi barang yang tak layak bagi zat Allah Ta'ala sejak azali lagi. Habis. Itu yang kedua lah. Bahagian yang kedua daripada 4 bahagian tadi. Baik. Yang ketiganya, ini bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian tu. Apa dia? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani namanya. Erti sifat ma'ani itu apa dia? Sifat yang bangsa ada di zat. Ini sifat tu ada sungguh. Diri sifat tu ada sungguh. Di zat Allah Ta'ala. Diri sifat tu pun ada, zat Allah pun ada. Maknanya diri sifat tu pun ada sungguh. Dan iaitu sifat ma'ani itu 7, ada 7. Yang kemudian daripada sifat salbiah itu, sifat nafsiah 1, wujud. Sifat salbiah 5, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Ada 5. Kemudian 7 kemudian daripada salbiah itu dipanggil sifat ma'ani, iaitu sifat yang bangsa wujudi, sifat yang ada sungguh. Iaitu sifat ma'ani yang 7 itu. Yang kata sifat yang bangsa ada sungguh tu, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ada 7. Dan sebab dinamakan 7 itu, qudrah sampai habis itulah. Sebab apa dinamakan 7 itu dengan sifat ma'ani? Sebab apa dinamakan dengan sifat ma'ani? Kerana tiap-tiap satu daripada 7 sifat tadilah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tu, menuju, yakni hati kita ni menuju kepada satu perkara yang ada di zat Allah Ta'ala. Satu perkara, yakni satu sifat yang ada sungguh, yakni di zat Allah Ta'ala. Diri sifat tu pun Allah ada, Allah pun ada. Maka sifat yang ada menumpang pada zat yang ada. Sifat yang ada itu dipanggil sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Semua ada 7. Seperti, ini contoh dah. Seperti qudrah. Contohnya seperti sifat qudrah. Maka makna qudrah itu satu sifat yang ada ia sifat tu, qudrah tu lah,
ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Ni dia menumpang pada zat Allah Ta'ala. Sekira-kiranya Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding. Maksud buka hijab di sini ialah memperlihatkan oleh Allah akan sifat kudrahnya bagi kita lihat, kerana asal makna hijab ialah dinding. Jadi buka hijab tu maksudnya Allah Ta'ala memperlihatkan sifat kudrah Allah itu kepada kita. Dengan mata kepala kita boleh lihat. Sebab sifat kudrah tu sifat yang bangsa wujudi, sifat yang ada sungguh. Bila Allah Ta'ala buka hijab, memperzahirkan sifat kudrah tersebut, nescaya dapatlah kita melihat akan dia, iaitu melihat dengan mata kepala kita lah. Melihat dengan mata kepala, sebab benda ada. Sebab kudrah itu sifat ma'ani, sifat yang ada, maka bila Allah buka hijab, kita boleh melihat dengan mata kepala. Melihatkan dia akan sifat kudrah. Sifat kudrah Allah itu sebab sifat itu wujudi. Sebab sifat kudrah itu sifat yang wujudi, sifat yang ada sungguh. Demikian yang 6 kemudian daripadanya, samalah maksudnya. Samalah yang 6 sifat selepas daripada kudrah tu lah. Sama juga boleh melihat dengan mata kepala. Sekiranya Allah buka hijab. Sebab sifat tu ada sungguh. 7 sifat ma'ani tu sifat yang ada sungguh, yang dipanggil sifat wujudi. Yang keempat ni, yakni bahagian yang keempatnya daripada 4 bahagian tadi ni, yang ulama telah membahagikan tadi tu. Yang keempatnya sifat ma'nawiyah. Namanya sifat ma'nawiyah namanya. Erti sifat ma'nawiyah yang bangsa ma'ani, sifat yang bangsa ma'ani. Sifat tu dia bangsa ma'ani. Ada sifat ma'ani, adalah sifat ma'nawiyah. Maknanya dia berlazim-laziman. Di antara sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah tu dia duduk sekali. Berlaziman. Yakni sifat yang bangsa melazim. Yang kata sifat ma'nawiyah tu sifat yang bangsa melazim. Melazim ni maknanya bersangkut paut. Ada sifat ma'ani, adalah sifat ma'nawiyah, maknanya berlaziman. Tak ada sifat ma'ani, tak ada lah sifat ma'nawiyah, maksud dia. Dan melekat, yakni tak boleh lekat sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala, melainkan kena ada sifat ma'nawiyah dulu. Tak boleh melekat sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala, melainkan kena ada sifat ma'nawiyah. Itu maksud dia. Dan melekat ia sifat ma'nawiyah tu akan sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah macam pelekat lah. Jadi sifat ma'nawiyah ni dia seolah-olah sebagai pelekat. Dia nak melekatkan sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Dan iaitu sifat ma'nawiyah tu, yang kata sifat yang bangsa ma'ani tu, 7 sifat. Dia ada 7 jugalah. Sebab dia berlaziman dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Maka ma'nawiyah pun ada 7 juga. Tu. Dan iaitu sifat ma'nawiyah tu 7 sifat. Yang kemudian ini yang lepas daripada sifat ma'ani. Maknanya selepas sifat ma'ani tu, sifat kalam lah, ma'ani yang last sekali. Maka selepas itu kaunuhu tu dipanggil sifat ma'nawiyah. Iaitu sifat ma'nawiyah tu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Dia berlaziman. Bila ada qudrah, maka adalah kaunuhu qadiran. Bila ada iradah, maka adalah kaunuhu muridan. Bila ada ilmu, sifat ilmu, maka adalah kaunuhu aliman. Bila ada hayat, sifat hayat, maka adalah kaunuhu hayyan. Bila ada sifat sama', maka adalah kaunuhu sami'an. Bila ada sifat basar, maka adalah sifat basiran. Dan yang terakhir, apabila ada sifat kalam, maka adalah sifat kaunuhu mutakalliman. Maknanya berlaziman. Berlaziman di antara ma'ani dan ma'nawiyah. Dan ma'nawiyah itu sebagai
pelekat yang nak melekatkan sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala. Kalau tak ada sifat ma'nawiyah, maka tidak boleh ada sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan dibilang sifat itu, ini sifat ma'nawiyah itulah, yang kaunuhu tadi itulah, ialah apa ni? Ialah kaunuhu tu. Diri kaunuhu tu lah dipanggil sifat ma'nawiyah. Diri kaunuhu tu artinya keadaan tu. Bahasa Arab dia kaunuhu artinya keadaan. Jadi diri kaunuhu, diri keadaan itulah dipanggil sifat ma'nawiyah. Maka kaunuhu ataupun keadaan itulah yang melazim, yang bersangkut paut atau melekat ia, yang melekat ia keadaan ataupun kaunuhu tu akan sifat-sifat ma'ani, qudrah sampai kalam tu lah, di zat. Maknanya kalau kaunuhu tu, keadaan tu, dia sebagai pelekat yang nak melekatkan qudrah sampai kalam tu di zat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan sebab melazim ia, bersangkut paut ia sifat maknawiyah tu ataupun kaunuhu tu akan sifat ma'ani, melazim, bersangkut paut. Ada sifat ma'ani, adalah sifat maknawiyah. Itulah yang kata kaunuhu tu ataupun keadaan tadi tu dinamakan sifat maknawiyah, iaitulah sifat yang bangsa ma'ani. Sifat maknawiyah tu adalah sifat yang bangsa ma'ani. Adapun qadirun, kaunuhu qadirun tu, kaunuhu qadiran lah, diri qadiran tu, ataupun muridun, diri muridan tu, hayyun ataupun diri hayyan, sami'un, diri sami'an, basirun, diri basiran, mutakallimun, yakni diri mutakalliman itu bukanlah ia sifat. Yang tu bukan sifat. Yang sifat ma'nawiyah itu adalah kaunuhu tu sahaja. Manakala qadiran bukan sifat, muridan bukan sifat, hayyan bukan sifat, sami'an bukan sifat, basiran bukan sifat, mutakalliman bukan sifat. Yang kata sifat ma'nawiyah tu diri kaunuhu tu sahaja, ataupun diterjemahkan dengan keadaan. Yang tu saja sifat ma'nawiyah. Bukan semua sekali lah. Sekali lagi, adapun qadirun, muridan, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, itu bukanlah ia sifat. Yang ini bukanlah ia sifat ma'nawiyah, bahkan terkena kepada zat sendiri. Jadi qadiran itu terkena kepada zat yang bersifat dengan kudrah. Muridan terkena kepada zat yang bersifat dengan iradah. Hayyan terkena kepada sifat yang terkena kepada zat yang bersifat dengan hayat. Sami'an terkena kepada zat yang bersifat dengan sama'. Basiran terkena kepada zat yang bersifat dengan pelihat. Basirah, sama basar. Basiran terkena kepada zat yang bersifat dengan basar. Mutakalliman terkena kepada zat yang bersifat dengan kalam. Tu. Yang kata maknawiyah tu, sifat maknawiyah diri kaunuhu sahaja, diri keadaan sahaja. Tu. Demikian juga kaunuhu. Kaunuhu yang bersekapuh, yang berkapuh, yang melekat dengan qadirun hingga akhir. Yang itulah. Samalah. Demikian ini sama. Kaunuhu yang berkapuh dengan qadiran hingga akhir tu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Jadi diri qadiran tu bukan sifat. Yang tu terkena kepada zat yang bersifat dengan kudrah. Yang kata maknawiyah itu diri kaunuhu tu sahaja. Tu. Maka itu bukanlah sifat maknawiyah yang kata qadiran, muridan, sami'an, aliman, hayyan, mutakalliman. Bukanlah sifat maknawiyah. Bahkan kena kepada samaratus sifat. Kena kepada samaratus sifat. Yakni samaratus sifat tu kegunaan sifat. Jaksa sifat, kegunaan sifat. Yang diijma' akan kegunaan sifat tu oleh ahli sunnah dan mu'tazilah.
maka hendak perhatilah, kena ambil tumpuan lah, perhatilah, engkau bersungguh-sungguh salah silah. Salah silah, yakni berturut-turut huraian-huraian sifat yang sabit, yang tetap bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku, ini i'tiqad sungguh di dalam hatinya tiap-tiap mukallaf, dengan jalan tafsil, dengan jalan hurai satu persatu, iaitu 20 sifat yang wajib, dan lawannya wajib 20 sifat, yakni yang mustahil, beserta pula dengan dalil-dalil naqli. Jadi lawan-lawan 20 sifat yang wajib tu kita ambil kod jalan istihalah. Jangan pegang hak mustahil. Kita ambil kod jalan istihalah. Contohnya Allah tu wujud. Wujud, iaitu wajib. Wajib Allah tu wujud. Maka bila kita Allah tu ada wujud, maka tidak ada Allah tu tidak. Kita ambil kod istihalah. Jangan ambil kod yang mustahil tu. Allah Ta'ala tak ada. Tu mustahil. Ambil kod jalan istihalah. Itu tidak ada Allah tu tidak. Maknanya adalah Allah. Ambil kod jalan istihalah. Hukum bagi mustahil. Jangan pegang mustahil pula. Sebab apa kena mengaji mustahil pula? Kerana kita nak, kalau tak mengaji, macam mana kita nak hukum? Kata mustahil itu tidak ada pada Allah. Tu. Beserta pula dengan dalil-dalil naqli. Dalil ni maknanya percaman, bukti. Naqli iaitu dalil yang bangsa naqal, ambil daripada Quran dan hadis. Dan aqli, ini dalil-dalil aqli, dalil-dalil yang bangsa kena fikir dengan akal. Jadi dalil ada dua, dalil naqli, ayat Quran ataupun hadis. Yang kedua dalil aqli, dalil yang bangsa kena fikir dengan akal. Wallahu alam ay alimun. Baik. Jadi sekadar itu dulu untuk untuk bahasan pada petang ini. InsyaAllah. Dan kita akan sambung kembali pada esok insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu kita insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung pula pada esok hari insyaAllah, huraian sifat yang ke-12, jawaz. Huraian sifat yang ke-21, jawazun artinya harus, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.